Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال وأهل والولد غير الضال ولا المضل أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita, sejuta kesyukuran kita kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang masih lagi memberikan kita sedikit peluang dan ruang untuk kita membina kehidupan kita, iaitu kehidupan yang benarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenar adalah kita sedang membina kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah jadikan kepada kamu itu ya Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah role model, contoh yang terbaik. Tidak ada manusia yang dikumpulkan sejarahnya secara terperinci melainkan Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang saya baca pada permulaan bicara tadi, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar aku satu doa, ya Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Kau jadikanlah aku punya dalaman lebih baik daripada luaran. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah luaran aku ini saleh. Jadi kita berjalan di muka bumi Allah ini dengan sangka baik rakan-rakan kita. Kalaulah aib yang kita sendiri tahu, dengan Allah je tahu, dibukakan pekung di dada ni, maka tidak ada seorang pun suka dengan kita. Tetapi aib-aib itu telah ditutup oleh Allah dengan sangka baik kawan baik kita, dengan sangka baik ahli keluarga kita, maka kita berjalan dengan baik. Sebab tu Umar kata telah mengajar aku oleh Rasulullah. Maknanya doa ini secara tawatur diterima oleh Rasulullah kepada Umar. Kemudian Imam Tirmizi, walaupun hadis ini hadis gharib, banyak je hadis gharib, mana perawi dia seorang tetapi dia masyhur. Hadis itu gharib, perawinya tu seorang, tapi dia menjadi masyhur di kalangan mulut para ulama. Dia kata Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'al, ya Allah, ya Tuhan kami, ij'al, jadikanlah sarirati. Sarirah ni kata kita panggil rahsia, sir. Kalau bahasa apa tu tauhidnya tu, sirrun minal asrar, rahsia daripada rahsia-rahsia. Maknanya yang dalam ni khairan min alaniyati, khairan, lebih baik daripada zahir aku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah luaran aku ini, amal aku ini saleh. Lepas tu kita berjalan hari ini, masya-Allah, dengan sangka baik orang-orang sekeliling kita, maka dengan sangka itulah kita jadi baik. Dan fikiran kita, amal kita, semua
percakapan kita, fikiran kita menjadi baik. Jadi semoga doa yang dikongsi Allah SWT jadikan kita orang-orang yang saleh dan juga salihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 197. Betul ya? 197. Permulaan dialog dan tanggungjawab yang besar. Bila mana mereka berjanji untuk bertemu di Aqabah, Mina. Kalau biasa siapa yang tengok live daripada Masjidil Haram, Mina, kita akan merindui lah kawasan Mina ni, kemah-kemah dia, insya-Allah. Setelah semua pihak hadir, 73 orang tadi, maka bermulalah perbualan untuk membentuk persepakatan dalam bidang agama dan ketenteraan. Sebab ada cadangan untuk perang Quraisy, untuk kita backup Nabi. 13 tahun Nabi ini ditindas di Makkah. Orang pertama yang memulakan perbualan ialah Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah bincang, adik-beradik ayah Nabi ni, Muhammad bin Abdullah, dia ada 10 orang lelaki. 10 orang lelaki. Bapa saudara Rasulullah. Dia meyakinkan orang Yasrib, iaitu orang Madinah, secara terus terang tentang pentingnya tanggungjawab yang akan dibebankan di bahu mereka sebagai kesinambungan daripada pakatan tersebut. Sebab tahun lepas tidak ada lagi janji ketenteraan nak bantu Nabi, cuma nak bawa dakwah ke Madinah. Tapi tahun ini dia lebih serius. Abbas berkata, hai orang Khazraj, walaupun dalam tu ada Aus, kabilah yang besar ni, walaupun dalam tu ada Aus, tapi dia ambil kira yang paling ramai. Dia kata, wahai orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad daripada kalangan kami, seperti mana yang telah kamu ketahui. Kami selama ini melindunginya daripada kaum kami yang dengki terhadapnya. Itu artinya, itu maknanya, itu tandanya dia dihormati oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Namun begitu, dia tidak menghendaki apa-apa selain berpihak dan bergabung denganmu. Ini lebih serius dia punya perjanjian dia. Oleh sebab itu, apabila kamu memandang diri kamu mampu memenuhi apa yang kamu janjikan kepadanya, serta melindunginya daripada orang yang menyelisihinya, orang yang khilaf dengannya, orang yang nak menentangnya, maka silakan, dan kamu tidak perlu menunda lagi, melengahkan lagi, terus. Namun begitu, jika kamu memandang bahawa diri kamu hanya akan menyerahkannya setelah dia pergi kepada kamu, buat dono, buat tak tahu, kira dah ni berjanji betul-betul dalam dewan, kat luar tak buat kerja, kan? Dalam dewan angkat sumpah, luar dewan tinggal sumpah tu. Lepas tu mangkas sumpah lah. Apalah dulu sokong ini dah kan. Makan sumpah dia panggil. Ni angkat sumpah. Bila kat luar tak buat kerja, makan sumpah. Lepas tu jangan sampai kena makan sumpah, habis porak beranda. Maka tinggallah dia dari sekarang. Maka kalau kamu tak nak, tak mampu, sekarang ni jangan ambil tanggungjawab. Kerana dia dihormati dan dilindungi di tengah kaumnya dan di negerinya. 2 kali Abbas ulang. Orang Arab terbiasa dengan menyebut orang Ansar dengan istilah Khazraj. Saya cakap tadi kan, sebab dia ada 2, kan, Aus dan Khazraj. Macam kita lah, kita ada Jawa, Banjar, Bugis, apa lagi. Tapi kita panggil Melayu juga. Melayu, tak raya daripada Banjarmasin, Melayu juga, kan. Ada satu apa ni, susur jalur yang sama, Melayu. Orang Arab terbiasa menyebut orang Ansar dengan istilah Khazraj. Kalau dia panggil tu, dia panggil Khazraj, yang maksudnya adalah Khazraj dan Aus sekali. Kalau kata Melayu, dalam ni ada Jawa, Banjar, Bugis, dalam tu macam-macam lah, yang campur pun ada. Ka'ab kembali menyatakan, selepas itu kami berkata kepada Abbas. Ka'ab ni yang riwayatkan perbualan tadi tu, yang merakamkan.
narrated lah. Kami telah mendengar, iaitu kami telah faham apa yang kamu katakan. Maka Abbas pun bercakap kepada Rasulullah, hai Rasulullah, untuk dirimu dan untuk Tuhanmu, ambillah apa yang kamu suka. Maknanya serah. Sekarang ni aku dah jadi engkau punya tukang, kalau kita panggil apa tu, kalau nak merisik tu, dia ada pembicara apa, pemudah bicara. Jawapan orang Ansar menerangkan bahawa mereka mempunyai tekad yang bulat, keberanian, keimanan dan keikhlasan dalam memikul tanggungjawab besar serta bersedia menghadapi semua risiko yang ada di belakangnya. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segalanya hingga selesailah baiat tersebut. Jadi sebelum ni klausul baiat dia dalam perjanjian pertama dia ringan, lebih kepada dalaman. Apa dia tadi? Jangan syirikkan Allah, alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna, jangan mencuri. Adat mereka kan, mencuri ni biasa. Gaduh 10 keturunan sebab apa? Lembu dia makan pertanian orang lain. Lepas tu dia gaduh sampai 10 keturunan, tak tahu. Dia kata kenapa kita gaduh Entah atuk aku cakap lembu kau makan aku punya pertanian. Lah tu je. Dia tak tahu. Wala yasrikna wala yaznin, jangan berzina. Berzina biasa. Sehingga anak tu tak tahu anak siapa. Wala yaqtulna auladun, jangan bunuh anak. Dalam surah Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup ditanya. Tak tahu sebab apa anak perempuan dianggap hina. Padahal dia tak sedar. Kalau dalam syarah hadis tu, adakah mereka tak sedar mereka itu lahir daripada perut seorang perempuan, tetapi menganggap anak-anak yang lahir yang perempuan itu hina. Siapa yang hina sebenarnya? Kita ni kan keluar daripada perempuan. Tapi bila dia dapat anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim. Apabila diberi berita gembira salah seorang mereka, orang-orang kafir musyrikin itu, bil unsa, anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, berubah muka mereka menjadi merah padam kerana marah. Padahal dia tak sedar dia tu daripada perempuan. Itu yang berlaku. Adat sekarang ni klausul baiat dia, bentuk dia punya baiat sumpah setia dia jadi lain, jadi tinggi lagi, terperinci lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu secara terperinci. Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa mereka bertanya, hai Rasulullah, atas apa kami berbaiat kepada kamu? Tahun lepas yang ada 6 baiat tu, ini macam mana? Rasulullah menjawab, ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat. Dia up lagi, sama ada dalam rajin ataupun malas. Yang kedua, untuk menafkahkan harta dalam kesusahan maupun kesenangan. Darjah tinggi. Ini mungkin akan dalam fasa jihad. Untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Dah kena buat dakwah. Untuk tegak berdiri di jalan Allah, ala tsabati fi sabilillah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak terkesan, tidak bimbang oleh celaan orang yang mencela. Dan untuk menolongku apabila aku mendatangi kamu, serta melindungiku seperti halnya kamu melindungi diri kamu, isteri kamu, anak-anak kamu. Maka selepas 5 perkara yang kamu buat ini, kamu berhak mendapatkan syurga. Jadi dia semakin serius dia punya janji. Sebab Nabi dah nampak Madinah ni akan jadi markas penyebaran dakwah seluruh dunia. Dalam riwayat Ka'ab radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Ishaq, hanya menyebutkan tentang klausul terakhir, iaitu di situ Ka'ab menyatakan ketika gilirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bercakap, membaca ayat Al-Quran, mengajak semua yang hadir untuk beriman kepada Allah, serta memotivasi untuk memegang teguh akan agama Islam. Kemudian baginda berkata, aku membaiat kamu. Ni yang nombor 5 tu je. Jadi riwayat dia walaupun melainan, tapi dengan maksud yang sama.
Aku membaiat kamu untuk melindungiku seperti mana kamu melindungi isteri dan anak-anakmu. Bara' bin Ma'rur menggenggam tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab, "Ya." Dia ada dua, satu Bara' bin Azib. Bara' bin Azib. Ini Bara' bin Ma'rur. "Ya, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, wallazi ba'atsaka bil haq, sebagai seorang nabi, kami akan melindungimu seperti halnya kami melindungi isteri kami." Walaupun kita sekarang tak ada baiat macam tu, tapi kita panggil kita sendiri dah rasa macam tu. Kan? Kita kalau duduk satu jasin, kalau ada mana-mana orang yang kecam, mengancam saudara-saudara kita, kita sendiri bertindak. Kan? Kalau dia ada kawasan keselamatan kampung, kawasan keselamatan itu akan bertindak. Sebab tu kita hidup berjiran ni, dia punya tanggungjawab dia besar. Dia tak boleh biar kan. Anak dia tu tengok ulu hilir bawa anak orang, biarlah bang. Kang beranak kan boleh menyesal. Kita doa pula. Tak boleh. Patutnya kita tegur lah. Kan. Kita ada masing-masing, dia ada apa tu? Ada dia punya pangkat yang dia layak. Kalau dia tok ketua penghulu, segala penghulu tu, dia akan selayaknya dia tegur lah. Kalau dia pengurusi penduduk taman, dia akan bercakap atas kapasiti sebagai pengurusi. Dia kata kita ni duduk dalam taman, tak elok, tak manis lah kalau anak lelaki awak bawa mana-mana entah. Tak elok lah kan. Kalau nak segerakan, kita segerakan. Boleh kita rewangkan. PKP ni kos murah, boleh kumpul 250 orang je. Mana kata macam tu lah kalau kita nak. Kita sarankan jalan yang terbaik. Bukan kita biarkan dia. Na'udzubillah. Demi Allah, kami adalah anak-anak yang membesar dalam suasana perang dan mahir berdialog. Kami mewarisinya daripada satu generasi ke satu generasi. Ka'ab meneruskan, ketika Bara' sedang bercakap dengan Rasulullah, Abu Haytham bin Tayhan menyela perbualan dengan mengatakan, "Duhai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan orang Yahudi ada ikatan persahabatan." Jadi orang Madinah ni, dia ada ikatan dengan Yahudi. Sebab ada Yahudi Madinah. Yahudi Madinah sebelum datangnya Nabi, orang Yahudi Madinah inilah yang mempelopori, mendominasi segala perniagaan di Madinah. Dia yang kuasa. Kalau kita orang Cina lah, mudah fahamnya. Tapi nanti berubah apabila datangnya Islam. Apabila Abdul Rahman sendiri menunjukkan macam mana perniagaan yang benar, yang tepat, yang terbaik. "Duhai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan orang Yahudi ada ikatan persahabatan." Maknanya kalau orang Yahudi kena kacau, kami tolong. Kalau kami kena kacau, orang Yahudi tolong. Dengan ini bererti kami akan memutuskan ikatan itu daripada mereka. Bila kami baiat dengan kamu, nak bantu kamu, maka kami akan secara automatik, secara langsungnya kami akan terputus dengan mereka. Jika kami benar melakukan itu, kemudian Allah memenangkan kamu, adakah ada kemungkinan engkau akan kembali kepada kaum kamu dan mengingatkan kami? Cuma kami nak tanyalah, sebab kami ni ada ikatan dengan orang Yahudi. Kalau kamu nanti menang, kamu tinggalkan kami balik Mekah ke, kami akan tukar tang-kanting, tak ada orang tolong dah. Sebab bila kami ikat dengan kami akan putus dengan Yahudi. Kita nak buat perjanjian ni kena teliti juga. Kan? Nanti siapa nak tolong kami? Jadi boleh tak? Macam mana kebentuk tu? Sehinggalah nanti dalam peperangan apa tu? Hunain. Rasulullah bagi harta ghanimah, harta rampasan daripada orang kafir ni bagi dekat orang Mekah aje. Tak bagi kat orang Madinah. Orang Madinah yang baru-baru ni dia ngomel. Lah orang dah perang kan? Dah susah.
Dia kata yang pedang kami yang susah payah, yang mengalir darah ni pedang kami, tiba-tiba tak dapat harta, terasa. Kan? Rasulullah pun tegur, kamu nak harta yang sekejap tu ke, ataupun aku sentiasa bersama kamu? Itu yang nanti kita akan lalulah. Wallahu ta'ala alam. Kalau sempat, alhamdulillah. Kan? Nabi, sebab saya nak nanti kita akan flashback oleh tu cerita tu. Cerita tu kat sini lah, janji ni. Kan? Maknanya kalau dah menang ni, nanti Nabi balik ke Mekah ke, ataupun Nabi stay dengan kami. Sebab nanti kami tak ada ikatan dah dengan siapa-siapa nak tolong. Ka'ab meneruskan riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu bersabda, darah adalah darah, kehancuran adalah kehancuran. Darah dibayar dengan darah, kehancuran tetap kehancuran. Aku adalah sebahagian daripada kamu. Apa jadi pun, hancur ke, berkecai ke, kalah ke, menang ke, aku adalah sebahagian daripada kamu. Kamu pun adalah sebahagian daripadaku. Nak bagi tahu dia tetap duduk sama. Tak berganjak dah lepas ni. Kalau kamu betul nak bantu aku kekal dengan kamu. Aku akan memerangi siapa yang kamu perangi, dan akan berdamai dengan pihak mana pun yang berdamai dengan kamu. Itu tanda wahai Rasulullah akan bersama dengan orang Ansar. Kan? Allahumma ighfiril ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, engkau ampunilah orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu mereka, dan cucu anak kepada orang Ansar, iaitu cicit dan piut mereka. Ini doa khusus Nabi terhadap orang Madinah. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, dia punya tenang dia lain kat Mekah. Betul Haji? Betul cikgu? Kalau pergi umrah kan, saya suka Madinah pasal dia tenang kan, relax je. Kalau Mekah, ya Allah, masuk je tu kita dah ada bau dah tu. Kadang-kadang tengok TV kat hotel, tengok, okey, ni Haji Rasak boleh cium ni. Masuk tiba je, macam tak nampak ruang lah. Kalau Madinah tu, walaupun Raudah tu orang sesak, boleh ada lagi ruang. Dia lain dia. Dia punya tenang tu lain, senyap kan, relax je, tak ada serabut. Allahu Akbar. Itu keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Memastikan kesinambungan baiat, macam mana kelestarian daripada baiat yang telah mereka buat. Setelah perbualan mengenai syarat-syarat baiat diselesaikan, dan mereka yang hadir 73 orang tadi sepakat untuk mula melaksanakan angkat baiat tersebut, berdirilah 2 orang Yathrib selaku angkatan pertama yang memeluk Islam pada musim haji ke-11. Yang 12 orang tu. Dan ke-12 kenabian. Dia mula-mula 6 orang, lepas tu 7 orang yang kemudian. Dan ke-12 kenabian, maknanya yang masuk tahun ke-11, 6 orang tu, kemudian 7 orang. Dan ke-12 kenabian untuk menegaskan kepada kaum mereka tentang tanggungjawab yang besar yang akan mereka pikul. Dia ingatkan balik, refresh. Kan? Kalau dia punya wakil rakyat, dia ada PA dia, ingatkan. Faham tak apa yang wakil rakyat cakap kita ni? Kan? Datuk cakap ni faham tak? Faham. Kan? Dia kena ingatkan balik. Sebab benda yang kita nak janji ni benda besar. Sebab ialah benda besar, sebab dia mengenai nyawa. Yang mereka nak jaga ni adalah nyawa. Allahu Akbar. Sehingga mereka tidak berbaiat melainkan betul-betul mengetahui secara jelas persoalan yang sebenarnya. Ini mengenai nyawa Nabi, agama Nabi. Selain itu, mereka berdua berdiri kerana hendak mengetahui seberapa jauhkah persiapan kaum mereka untuk berkorban. Mereka berdua ingin memastikan hal itu difahami sebelum angkat baiat benar-benar dilaksanakan. Ibnu Ishaq rahimahullah menyatakan, tatkala mereka semua telah sepakat untuk berbaiat, Abbas bin Ubadah bin Nadlah bertanya, adakah kamu semua tahu atas apa kamu akan berbaiat dengan orang ini?
Clear tak? Orang Kedah kata clear. Hampa semua clear ni. Kan nanti kita cerita panjang-panjang tak tahu cerita apa. Kan? Pejam celik yang ngantuk faham lah. Kalau belajar lah entah apa dia cerita ni. Sebab nak bawa nyawa Nabi ni, nak terima Nabi dekat Madinah nanti ni, nak bawa nyawa Nabi. Sebab Nabi 13 tahun dah ditindas dekat Mekah, tak selesa. Sampai masa ni mereka menjawab ya. Abbas pun berkata, sesungguhnya kamu akan berbaiat kepadanya untuk memerangi manusia berkulit merah dan kulit hitam. Kulit merah ni Arab, merah-merah putih. Kulit hitam ni semua yang yang bawah-bawah dia ni. Kan Mekah Madinah ni bawah ni kan ada benua Afrika. Yang kita tengok lah kan, kulit hitam, Habsyi semua tu. Abbas pun berkata, sesungguhnya kamu akan berbaiat kepadanya untuk memerangi manusia berkulit merah dan kulit hitam. Maka apabila kamu berfikiran bahawa jika nanti harta kamu habis dan menganggap ia sebagai satu musibah dan lenyapnya kedudukan kamu sehingga kamu berubah fikiran, lalu kamu membiarkan dia, menyerahkan dia kepada orang kafir, maka jangan teruskan baiat ini dari sekarang lagi. Sekarang ni jangan baiat dah, biar je. Kalau kamu tak mampu nak buat baiat ni, sumpah setia ni. Sebabnya apabila kamu melakukannya, maka demi Allah kamu akan dihina di dunia lagi dan lebih teruk lagi di akhirat. Namun begitu, jika memang kamu berfikiran, kamu memang menyangka bahawa kamu yakin bahawa kamu memenuhi apa yang kamu janjikan kepadanya dengan segala risikonya. Sebab bila kita sumpah janji setia ni, memang risiko dia ada. Macam nak beli kereta, anak kita gaji tak cukup, kita jadi grantor. Kan, jadi pak sanggup pula. Jadi penjamin. Siap. Anak kita ya PKP ya, gaji tak masuk. Betul kan? Gaji tak masuk ya. Macam ni ya. Kau abah pun gitu cakap. Ayah kan grantor ya. Kan? Kalau dalam bab fiqah, walaupun kita jadi wakil, jadi dhamin, jadi grantor, jadi penjamin, lepas kita bayar, orang yang kita jamin tu nanti bila dia ada duit, dia kena bayar kat kita. Tu kena ingat tu. Kan? Dalam babul kafalah. Tu kena jelas. Anak-anak juga kan. Tapi biar dia berusaha, biar dia rasa susahnya nak dapat sebiji kereta. Kan? Itu kalau ayah saya macam itulah dia. Dia ajar kita supaya berusaha. Grantor juga. Jadi nak ada risiko ni, akan habis nyawa, akan habis harta. Tapi kalau kamu yakin yang berupa kehilangan harta dan terkorbannya kedudukan, maka lakukanlah baiat demi Allah. Siapa-siapa yang baiat itu akan mendapat kebaikan di dunia lagi, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami akan mengambil baiat dengan mengorbankan harta dan kedudukan kami. Sebab Arab kedudukan itu adalah penting. Harta, takhta, kan, wanita. Jadi wanita tu tadi tak sebut. Harta dan takhta tu penting bagi mereka. Apa yang akan kami dapat, duhai Rasulullah, apabila kami memenuhi baiat kami, sumpah setia kami, janji setia kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syurga. Mereka berkata, sila bentangkan tangan kamu. Kan? Wahai Rasulullah, baginda pun membentangkan tangannya, lalu mereka berbaiat kepadanya. Dalam riwayat yang lain, yang berbaiat ini, yang pegang tangan ni hanya lelaki. Hanya lelaki. Adapun wanita hanyalah bebel, percakapan saja. Kan? Nanti kita pula dengar ada mana-mana syekh tarikat datang, dia pun bawa tasbih dia. Saya punya ni tarikat punya ni. Kalau tengok dia punya lepas 10 dia ada macam ni kan. Ni tarikat punya. Tapi saya tak ambil tarikat lah. Dia pun kata okey, pakcik-pakcik baiat salam.
Makcik-makcik pun boleh, nanti salam dengan saya. Itu siap. Itu yang tarikat yang tak ada syariat. Walaupun dia tarikat, ada tarikat dia, tapi syariat dia jaga. Syariat ni mana hukum fiqah lah. Mana boleh salam-salam. Kita pun kata saya rasa dia ni mazhab lain ni. Tak ada. Tak ada guru-guru tarikat yang mana betul perjalanan dia, tiba-tiba dia boleh pegang wanita pula. Tak ada. Dia kata tunjuk tengok baiat Rasulullah. Itu jangan. Ada pun baiat itu memang yang lelaki je salam je. Kalau tiba-tiba dengar orang rumah kita kata, bang, bawa saya nak pergi baiat, ada Pak Syekh ni. Serban dia 2 bakul, bukan sebakul dia, 2 bakul. Tasbih dia tu panjang 100 meter. Tiba-tiba naik baiat salam. Jangan. Ini mengambil syaitan, mengambil ruang. Syaitan mah ada nanti cerita dalam ni. Syaitan mengetahui perjanjian. Tengok depan tu tajuk dia. Syaitan pun dia ada peluang ke? Tu kena jelas. Lepas tu saya akan cerita. Kalau ada cerita tu nampak je ada hukum, saya akan jelaskan. Sebab ada kes ni ada berlaku. 3 tahun lepas ada berlaku kes yang mana ada Pak Syekh. Tarikat itu memang betul dia punya susu, dia tu tak betul, dia tu. Dia tu. Tarikat tu betul, dia yang pembawaan dia tu. Yang membawa tu. Yang dia bawa tu betul, yang dia tu tak betul. Dia pun pergi baiat dengan salam perempuan dengan tangan dengan salam. Baiat perempuan dengan salam. Nauzubillah. Tak boleh. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu dinyatakan bahawa beliau menyatakan kami berdiri kerana akan berbaiat kepada Rasulullah. Tiba-tiba As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah ni yang menerima tetamu, iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang daripada Madinah, dia tumpang dekat rumah As'ad bin Zararah. Yang usianya pula paling muda antara semua yang hadir, mengambil tangan Rasulullah lalu berkata, dengarlah wahai penduduk Yathrib, kita tidak akan mengoyak perunta untuk berperang, melainkan kerana kita tahu bahawa orang ini adalah Rasulullah. Keluarnya baginda hari ini merupakan satu bentuk pemisahan diri terhadap seluruh bangsa Arab, sekaligus sebuah pilihan untuk berperang bersama kamu. Rasulullah keluar ni, dia keluar daripada bangsa dia ni, dia pergi kat bangsa kamu. Satu benda yang besar. Kamu kena faham. Kamu perlu tahu, setelah ini pedang-pedang akan meniat-niat kamu. Maka apabila kamu boleh sabar terhadapnya, lakukanlah baiat, lalu pahala kamu ada di sisi Allah. Namun begitu, jika ada ketakutan dalam dirimu, ada sekelumit, secebis, batalkanlah baiat ini. Dengan begitu, kamu mempunyai alasan yang lebih baik di hadapan Allah. Dia tekan, ingat betul-betul. Kalau tak berani, jangan buat. Tapi kalau berani, silakan. Sebab apa? Nanti pedang-pedang orang luar yang tak setuju dengan Rasulullah, yang tak sebulu dengan Rasulullah, akan mula-mula meniat-niat kamu. Jadi kena clear, kena jelas. Jangan nanti bila tu, Tok, kami tak sedia, Tok. Kan? Mula-mula kata sedia. Kami sokong lah, Tok. Lepas tu dah bila Datuk sebab kerja baik, Tok, aduh pergi masjid, Tok. Oh, lihat. Kita dulu buat kerja-kerja amal kan. Buat apa tu? Singgah sahur. Saya dengan Datuk dulu 3 tahun lepas 3 tahun lepas. Saya kenal lama dah Nyimak ni. Dah kancing lama dah. Cuma jarang nak jumpa je. Kita buat singgah sahur pukul 2, pukul 3. Jadi kebaikan orang yang dia buat baik lama ni, dia akan terus buat baik. Dia tak kira apa pun kedudukan dia. Orang buat baik ni, Allah Ta'ala terima baik dia tu sampai bila pun dia buat baik. Tu tanda. Guru saya selalu pesan. Saya punya guru selalu pesan. Dia kata apa? Ada perbuatan yang kita tak ingat. Perbuatan tu sebenarnya Allah dah terima dah, dan Allah dah sediakan ganjaran dah. Allah dah terima dan sedia ganjaran dah. Jadi kita tak tahu mana perbuat. Sebab tu buat baik ni jangan batas. Buat je baik, jangan batas. Kan? Saya tahun lepas, ini pun saya tak ingat cerita ni, orang yang ingatkan.
Tahun lepas saya daripada Melaka pergi Kedah. Ada kawan-kawan orang dakwah jugalah. Dia daripada Penang. Saya turun daripada bas daripada Melaka, dia turun daripada flight daripada Penang. Dia kata nak cari kedai makan. Saya kata saya pun tak tahu kedai makan kat mana KLIA ni. Jadi kedai makan semua mungkin harga-harga dia harga bangsawan lah. Tapi kalau nak makan yang mudah, kita pergi KFC. Kebetulan saya dah memang dah niat nak safar ni. Saya paling takut bukan takut bila kita naik kat terbang ni macam-macam risiko lah. Dia kata saya kalau pergi mana-mana saya akan belanja orang makan. Jadi saya niat lah 7 orang 8 orang saya tak ingat, memang ramai. Kan kita pun bayar lah. Jadi dah lama benda tu dah mungkin setahun lebih. Dia kata, Ustaz, saya yang ustaz belanja makan. Saya pun belanja makan bila lah. Kita pun dah tak ingat. Saya pun teringat. Jangan ingatkan saya. Dia kata, tak Ustaz, saya nak ingatkan supaya Ustaz ingat saya je. Yang belanja tu Ustaz tak payah ingat. Dia kata, memang saya tak ingat lah. Makna kata, mana kebaikan tu Allah Ta'ala terima dah. Kan? Jadi kalau kita dah ingat lepas tu, alhamdulillah lah, tak ada apa-apa pun. Makna kata, kebaikan yang kita buat ni, kemudian Allah Ta'ala dah lupakan kita. Itu tanda Allah Ta'ala terima dan dah sediakan pahalanya. Masya Allah. Pelaksanaan bai'at. Ada berapa minit 5 minit lagi. Setelah penetapan klausul bai'at, bentuk bai'at yang diikuti dengan pemastian dan kepastian berapa kali tadi? 2-3 kali diulang. Kan? 2-3 kali diulang. Pasti, confirm semua dah diingatkanlah. Memikul kesinambungan bai'at. Pelaksanaan bai'at mula dilaksanakan dengan cara berjabat tangan. Akad tu terima. Okey. Selepas menyatakan ucapan As'ad bin Dararah tadi, Jabir meneruskan riwayatnya. Orang ramai pun berkata, hai As'ad, hulurkanlah tanganmu mewakili kami. Demi Allah kami tidak akan membatalkan bai'at ini. Pemudah caranya As'ad lah tadi. Ketika itu As'ad mengetahui sejauh mana persiapan kaumnya untuk berkorban di jalan yang benar ini. Dia dapat memastikan kerana dirinya bersama dengan Mus'ab bin Umair yang merupakan da'i besar bagi orang Yathrib. Kan Mus'ab bin Umair datang jadikan rumah dia sebagai rumah singgah untuk sampaikan dakwahnya, yang secara alamiahnya bererti dia merupakan pembesar agama bagi orang yang berbaiat itu, sebab dia jadi orang tengah. Maka As'ad bin Dararah menjadi orang pertama yang melakukan bai'at. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Bani Najjar mendakwa bahawa Abu Umamah As'ad bin Dararah adalah orang pertama yang memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu diikuti pula dengan bai'at secara umum. Okey. Bani Najjar. Nanti ada hadis mengenai bani mana yang paling baik, kumpulan mana yang paling baik. Jadi cerita dia tu dia berselegat kan, dia sambung. Waktu dia cerita kena pergi depan, pergi belakang. Nanti Nabi akan sebut bani mana yang paling baik. Bani Najjar duduk nombor 3. Nanti ada yang claim lah, katakan Bani Najjar yang paling baik. Nabi kata kamu masih dalam kalangan bani-bani yang paling baik lagi. Nabi pujuk. Jadi macam-macam. Dia sahabat ni macam kita. Kalau ada lebih sikit je dia terasa tak? Bukan tak terasa. Kan? Mungkin kata tu, oh sahabat sepelik sahabat ni. Tak ada. Dia orang macam biasa sama kita. Cuma mereka dapat pangkat title radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Mereka redha dengan Allah, Allah redha dengan mereka. Manusia sama macam kita, ada perasaan, ada iri hati, tapi pengorbanan mereka itu Allah Ta'ala terima. Jabir mengatakan kami berdiri satu persatu di hadapan Rasulullah, seorang-seorang duduk depan. Lantas baginda membaiat kami. Dengan itu baginda memberi syurga kepada kami. Adapun baiatnya 2 orang wanita yang turut menyaksikan peristiwa tersebut hanya dengan ucapan sahaja. Jelas. Kalau kata tiba-tiba je ada mana-mana Pak Syekh
tarikat bakul apa seban dia 2 bakul, nak pegang tangan kita boleh baca ni. Dia kata minta maaf lah Pak Syekh, yang kami sama-sama belajar malam Isnin tu muka surat 201, baiat daripada 73 orang yang 2 orang perempuan tu hanyalah ucapan. Saya terima dengan jelas apa yang Nabi sampaikan baiat ini. Itu je. Tak ada salam-salam macam akad nikah tu. Kan? Aku nikah kan. Kena goyang, tak ada. Jelas dia tak ada. Itu sebab saya kena ulang dan saya kena tekankan sebab ni akan berlaku dan pernah berlaku benda ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram baginda. Mahram ni mana yang halal kahwin, baginda tidak pernah salam. Kalau ada mana-mana riwayat yang Nabi duduk tidur di rumahnya ataupun Nabi ada bersamanya, sama ada dia itu makcik-makcik Nabi ataupun susuan-susuan, anak-anak susuan yang bersama dengan Nabi. Selain daripada itu tidak akan berlaku apa yang dipanggil percanggahan syariat. Ini syariat ni fiqahnya. Kan halal haramnya itu kan mengenai syariat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT jadikan kita di kalangan orang yang memberi manfaat ke seluruh alam, sebagaimana 73 orang yang berbaiat dengan Rasulullah untuk sanggup memberikan harta nyawa mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.